Kemampuan bukan hanya dari sudut duit, bukan hanya dari sudut harta, tetapi kemampuan juga termasuklah kemampuan ilmu. Assalamualaikum, hai guys. Amin baru tengok satu video seorang public figure, seorang usahawan yang niat dia elok, dia nak mengurus atur dengan baik agar dia, tim dia, termasuk wanita dan juga isterinya dapat mencium Hajarul Aswad. Tapi ialah, to be realistic, memang tak dapatlah sebab orang pastinya ramai. Maka berlakulah huru-hara, tolak menolak, campur lelaki perempuan dan akibatnya sampai terbuka dia punya kain ihram. Dia macam ni. Brahmi harap kalau beliau menonton video ni dapat menerima teguran Brahmi dengan baik. Dan ialah, kalau dia buat video secara private dan Brahmi tertengok video dia, pasti Brahmi akan tegur dia secara personal. Tapi dia dah buat secara public dan dah ramai, ribuan orang tengok. Malah ada yang terkeliru. Maka Brahmi kena tegur secara terbuka. Supaya bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk orang ramai. Dia gini, pertama sekali bukan hanya untuk beliau sahaja, tetapi sesiapa sahaja yang pergi ke Mekah maupun Madinah, perlu ke buat konten? Perlu ke buat video? Satu orang yang duduk dalam video tu, yang tukar rakam tu. Sebab bila kita pergi ke Tanah Suci Mekah, kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, fokuslah betul-betul. Bukan semua orang boleh pergi. Sebab itu adalah satu ibadah kemuncak bagi mereka yang menunaikan haji. Yang menunaikan umrah pun bukan semua mampu. Jadi, buatlah betul-betul. Tak payahlah sibuk dengan nak buat konten, nak rekod video bagai. Kalaulah ibadah berbelah bahagi, kita gagal menerapkan tarbiyah umrah, tarbiyah haji ke dalam diri kita. Akhirnya, bila kita pulang ke tanah air, kita gagal berubah menjadi orang lebih baik. Sebab apa? Bila pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita tidak all out sepenuh jiwa dan hati dan perhatian kita. Kedua, sebab tu penting bila kita beribadah dengan ilmu. Supaya kita tidak melakukan perkara yang tak sepatutnya. Kemampuan bukan hanya dari sudut duit, bukan hanya dari sudut harta, tetapi kemampuan juga termasuklah kemampuan ilmu. Bila kita kekurangan ilmu, maka bertindaklah kita sesuatu yang tak wajar. Yang kalau publik nampak, terutama sekali non-Muslim, dia akan melihat, ya Allah, buruknya Islam. Yang ketiga, tentang Hajarul Aswad. Kita mencium Hajarul Aswad bukan kerana Hajarul Aswad. Kita mencium Hajarul Aswad adalah kerana Nabi mencium Hajarul Aswad. Itu namanya ibadah. Ibadah ni, kita buat sesuatu mengikut apa yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kita tak boleh memandai-mandai dalam soal ibadah ini. Maka bila Nabi mencium batu Hajarul Aswad, maka kita pun mencium batu Hajarul Aswad. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab di dalam Bukhari Muslim, annahu qabbala al-hajar. Sesungguhnya apabila Sayyidina Umar mencium Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar, inni a'lamu annaka hajar. Sesungguhnya aku tahu bahawa kamu adalah batu semata-mata. La tadur wa la tanfa'. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Kalaulah bukan kerana aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, nescaya aku tidak akan mencium kamu. Itu yang tiga. Yang keempat, adakah wajib mencium batu Hajarul Aswad? Mencium Hajarul Aswad sunat je, tak wajib. Sebab tu, Brahmi nak relate dengan Sayyidina Umar. Nabi pernah mengingatkan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab kan tubuh dia kuat. Umar Al-Khattab kan dia ni jiwa pahlawan. Apa ingatan Nabi kepada Sayyidina Umar? Brahmi tak hafal hadis ini. Brahmi nak minta izin untuk baca. An Abi Ya'fur Al-Abdi qala sami'tu syaikhan bi Makkah fi imaratil Hajjaj yuhadditha an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Umar innaka rajulun qawiyyun la tuzahim 'ala al-hajar wa tu'zi ad-dha'if in wajadta khalwatan fastalimhu wa illa fastaqbilhu fahallil wa kabbara. Maksudnya, aku pernah mendengar seorang tua di Mekah ketika pemerintahan Al-Hajjaj menceritakan kepada Umar Al-Khattab bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada beliau, wahai Umar, sesungguhnya engkau lelaki yang kuat, janganlah engkau bersesak pada hajar, iaitu Hajarul Aswad, lalu engkau menyakiti orang yang lemah.
Jika engkau dapati kekosongan, maka engkau sentuhlah ia. Jika tidak, maka engkau berhadaplah kepadanya. Lalu engkau bertahlil, iaitu la ilaha illallah, dan bertakbir, iaitu Allahu Akbar. Nampak? Nabi pesan, Umar ni kuat. Kalaulah ada ruang, pergi. Tapi kalau tak ada ruang, ada ramai orang, janganlah sampai menyakiti orang. Cukuplah kita pandang daripada jauh, kita sebut la ilaha illallah dan juga Allahu Akbar.